Hi and Assalamualaikum everyone. So welcome back to the episode of Unlocking Hope with Me Manis. So hari ni kita ada guest yang orang cakap sangat cantik. Kalau dia post gambar tu mesti ada je orang komen cantik-cantik kan. Dan sangat-sangat orang kata inspiring lah. Okay, so hari ni kita ada Maira Zainal. Assalamualaikum. How are you, Maira? Alhamdulillah. Okay. Sihat, semakin sihat dah sekarang Semakin sihat, nampak makin glowing Perjalanan dari sana ke sini tu macam mana? Daripada tempat Maira ke sini smooth ke, jam ke? Sebab hari ni hari ni orang dah start balik. Betul, hari ni orang dah start cuti kan? Okey je. Tapi jalan jam tak tadi. Biasa-biasa je. Jauh lah. It took me 49 km nak datang sini. Sebab saya memang nak jumpa dekat Mira. Sebab saya memang nak datang sini hari ni nak jumpa Mira. Sebab kita pun nak jumpa. Kita nak sangat jumpa Maira tau. Tak tahu apa. Sebab kita nak dekat kita IG. First time ke jumpa? Kita first time. Kita sebaya tapi kita macam tak tahu pun kita sebaya. Sebab maybe Maira nampak sangat matured. Tapi kita pula rasa macam tu kat Mira. Oh ya ke? Macam mana ni? So sebenarnya masing-masing ni lah. Ada venue yang kita nampak kat Maira, kita rasa nak dari Maira. Maira nampak kat kita nak juga daripada Maira kan. Okay, so hari ni before kita start lah, Maira nak sangat-sangat berterima kasih dekat Maira, dekat manager dan dekat semua kru yang ada. Kita tak pernah terima kasih macam ni. Sebelum episod sebelum ni kita macam terima kasih dekat guest kan. Tapi sebenarnya tanpa orang-orang di belakang, kita pun tak boleh ada this episode lah kan, dan previous episode. So thank you to Maira sebab sudi datang dan untuk sharing something untuk kita punya viewers dan pun nak listeners. Thank you kat Mira sebab invite Maira, and this is my first ever podcast. First ever, insyaAllah. Okay, rasanya viewers pun menantikan something dari Maira. Sebab kalau kita tengok dekat IG, Maira ni orang yang sangat-sangat wise. Kalau kita tengok kan, sebab dia everything yang dia post tu, tak tahulah, kita dapat aura yang positif. Walaupun maksudnya Maira bukan jenis buat video sharing yang direct, tapi ada some people yang bila dia post, kita dah dapat rasa aura positif dia tu. So hari ni kita dengar directly daripada Maira sendiri. Okay, dan before that, macam setiap guest kita akan tanya tau, before kita dive into the topic kan, kita akan tanya childhood life. Lepas tu currently Maira sedang working on apa, dan brief background lah. Okay. Mungkin ada orang yang baru nak kenal dengan Maira kan. So Assalamualaikum sekali lagi. Saya Maira Zainal. Untuk yang kenal, tapi saya percaya ramai lagi yang tak kenal saya sebab saya bukan siapa-siapa pun. So buat masa sekarang ni, I'm a full-time social media influencer. Saya memang full-time dekat social media sekarang, and juga saya ada run some businesses juga, which is tudung and clothing line. Tapi Maira macam baru nak start balik. Sebab sebelum ni Maira stop for 2 years sebab nak berehat. So sekarang ni kita baru nak start balik, insyaAllah after Raya. So Maira memang asal Selangor, KL lah? Maira memang lahir dekat KL. Dekat KL. Membesar pun dekat KL. KL dekat area Bangsa. Oh, Bangsa. Maira lahir dekat Bangsa. So saya anak jati Bangsa. Anak jati Bangsa So maksudnya memang bukan daripada negeri lain, lepas tu merantau ke apa. Memang family dekat sini. Memang family dekat KL, membesar kat KL juga. And macam mana suasana Maira dibesarkan? Macam ada orang dia daripada kecil dia struggle kan untuk nak achieve the best life. Tapi macam Maira macam mana daripada kecil dibesarkan dalam family yang macam mana, environment yang macam mana, surrounding yang macam mana? Maira lahir-lahir memang dah dekat KL. So my living style punya memang cara hidup kita orang memang orang bandar lah. So macam Maira membesar dengan family. Maira ada 9 orang adik-beradik. So Maira yang keempat. And macam atas Maira semua dah kahwin. So sekarang Maira jadi kakak paling sulung. So next turn lah. Next turn insyaAllah. Maira dibesarkan dengan family yang Alhamdulillah sangat-sangat loving and supportive. Especially my parents memang support Maira buat everything that I do sekarang ni pun. Tanpa Maira ada halangan lah. Alhamdulillah. So parents Maira pun jenis supportive dalam apa pun yang Maira nak buat lah. Okay, currently memang tengah run business lah. So macam tadi Maira cakap buat business dalam clothing dengan tudung. So tudung tu dah
dah start ke ataupun in progress lagi? Kita cakap kita baru nak start this year tu, memang betul-betul baru nak start this year. After 2 tahun Myra stop, kita akan start launching first tudung ni bulan 2. So 12 hari bulan 2. Before this macam Myra pernah buat jugalah tudung ke? Sebelum ni memang Myra ada buat business tudung ada juga. for 6 years. After that break for 2 years lah. Lepas tu baru restart. Betul. So brand tu memang brand baru ke ataupun just punya brand yang lama launch tudung baru? Myra baru rebranding balik brand Myra tu sebab kita nak buat macam a massive glow up. Sebab nama sebelum ni which bagi Myra macam terlalu old school sikit. So kita nak macam make it macam orang cakap macam sekarang ni kan zaman-zaman estetik kan. So kita kena go for that moment. Betul, kita kena hope into this trend lah kan. Okay, so kita pun dah kenal Myra secara orang cakap brief lah kan. Currently apa yang Myra sedang working on. Lepas tu brief background, membesar macam mana, membesar dekat mana. So kita akan dive into the topic lah. So hari ni kita nak cakap pasal kehilangan yang menghidupkan. Soalnya orang macam kematian yang menghidupkan, kematian sebenarnya it's not about bila kita tengok orang tu pergi dalam in a way orang tu meninggal baru kita rasa hidup. But actually dalam hidup kita ni apa-apa yang hilang pun tak kisah orang ke barang ke kan. Betul. Sebenarnya itu adalah sign-sign untuk menghidupkan jiwa kita. Betul tak? So Mira nak tanya Myra lah. Mira nak tanya Myra Mira nak tanya Myra. Saya pun confused tapi saya cuba faham. Okay, Mira nak tanya Myra. Macam mana, okay ni in general lah, kalau Myra nak share more pun tak apa. Macam apa yang Myra buat untuk Myra rasa macam okay aku kena get back to the track after tak kisahlah losing orang ke ataupun some phase in life yang Myra rasa macam lost ke. So tadi macam kita bincang kan, Myra pun tak tahu nak bagi exact answer apa, tapi mungkin Myra tak perlu bagi exact answer, just share apa yang Myra rasa boleh share lah. Okay, so kehilangan dari segi orang, apa tadi? Tak kisahlah macam orang ke career ke kan, career ataupun things ke, benda-benda yang simple yang mengajar Myra untuk be better. Knowing Myra, untuk kawan-kawan rapat yang kenal dengan Myra tahu Myra seorang yang jenis tidak berkongsi perasaan sangat. Kalau Myra sedih ke, kalau Myra tapi kalau Myra cuma banyak tunjuk the positive side of Myra. Macam sampai hari ni pun orang masih tanya Myra, Myra macam mana Myra kuat? Sebab untuk yang tahu, Myra pernah been into, tak kisahlah, a friendship ke, Myra pun a relationship ke, love life. Myra pun pernah lost someone that I once sayang, yang kita pernah berkongsi cerita, tapi benda tu tak kekal. And macam sampai hari ni pun orang still tanya Myra macam mana Myra kuat, dan Myra pun sebenarnya tak ada exact jawapan macam mana Myra boleh kuat. Tapi Myra pernah berada dalam fasa Myra seorang yang sentimental punya person, which kalau Myra ada barang dari pemberian daripada someone, Myra akan simpan benda tu. Kita nak guna pun, walaupun bagi coklat, kita nak makan tu akan fikir 2-3 hari juga, nak makan ke tak nak makan. Sayang. Apatah kita hilang barang yang Myra suka and sayang tu, kita macam, obviously Myra rasa macam upset. So sebagai seorang yang sentimental dari segi barang pun, apatah lagi manusia, Myra pernah berada dalam fasa yang kita sayang ke orang dengan ikhlas, kita willing to share kita punya life story dengan seseorang, sampai ada satu tahap Myra hilang orang tu. Myra hilang yang Myra lost dekat diri sendiri. Myra lost, literally Myra rasa hidup Myra dah lost atas kehilangan seseorang. Bagi Myra, kehilangan seseorang tu adalah impact yang sangat besar lah hidup Myra. Dan Myra hari ni pun, nak datang hari ni pun, nak jawab pasal ni pun memerlukan sebenarnya kekuatan untuk Myra jawab. Tapi why not Myra share dekat orang? Maybe orang boleh ambil benda ni sebagai penguat ke, ataupun reason untuk grow back. Faham tak?
kehilangan tu beri impak yang besar kat Maira yang teruk. Maira believe tak semua orang tahu. Maira pernah berada di dalam fasa yang saya hilang semua. Saya hilang semua orang sebab Maira yakin yang orang tu milik Maira. Maira yakin yang sebabkan Maira rasa macam Maira cinta, sayang pada sesuatu benda tu, Allah takkan ambil sebab Maira yakin tu Maira punya. Sampai satu hari Allah tarik. Allah tarik benda tu, Maira lost, Maira hilang arah. Maira tak tahu mana Maira nak pergi. Maira tak tahu, otak Maira pun tak ada arah tuju. Maira tak pergi kerja, shooting semua pun Maira tak ambil, events pun Maira tak pergi. Maira tak macam tak berhubung dengan orang. Sampai semua orang tanya Maira pergi mana. Maira menghilangkan diri. Sampai Maira keluar daripada rumah Maira, memang nak cari masa seorang-seorang. Maira still ingat dalam satu hari tu, which hari yang Maira paling down. Maira rasa macam berat sangat dah ujian aku ni. Sampai Maira rasa macam Maira tak boleh go through dah. Sampai Maira rasa masa tu aku dah tak nak hidup. Maira rasa macam patut aku pergi. Sebab rasa macam kalau duduk dalam dunia ni tak ada orang kisah pun. Macam dah tak ada apa dah nak buat kan. Tak ada orang kisah pun. Dan tak ada orang really faham pun apa yang Maira rasa. Sebab Maira rasa beban tu dah terlalu berat. Maira rasa patut tak. Tapi tak tahu macam mana Maira duduk diam-diam masa tu, memang nangis sekuat hati. Maira doa. Sampai sekarang Maira ingat doa tu. Maira cakap, Ya Allah, ujian ni terlalu berat untuk aku. Sorry. Maira minta Maira nak kuat. Sebab masa tu Maira tak ada kekuatan untuk Maira go through benda-benda ni. Terus on the spot Allah bagi Maira hidayah. Tak tahu Maira anggap ni sebagai sign and hidayah yang aku kena ingat Tuhan. Sebab Maira fikir tadi pun dah macam, Ya Allah, dosa sangat dah aku fikir macam tu. Maira pun decide on the same day, waktu Maira larikan diri dari semua orang tu, Maira tengok Instagram, tengah scroll. Maira jumpa satu poster maulid, majlis ilmu, which Maira rasa macam nak pergi tak ada kawan. Sebab kita seorang-seorang kan. Tapi macam tak apalah, pergi. Hati nak pergi tu kuat. Kita pergi dekat majlis ilmu tu, naik Grab. Jauh lah, dalam 30 km juga Maira pergi. Sampai kat tempat tu, topik yang dibincangkan dekat majlis maulid tu adalah cara nak menguatkan hati selepas kehilangan. Which Masya Allah sangat. So it's so subhanallah that I think majlis tu memang dibuat untuk Maira. Maira betul-betul jiwa Maira memang betul-betul ada kat dalam majlis tu. Sebab at the moment Maira memang sangat perlukan, cuma tak tahu in a way macam mana kan. Lepas tu bila Maira duduk dalam tu and balik semula ke tempat hotel yang Maira duduk tu, Maira realise satu benda. Tadi Maira cakap patut aku hidup. Dalam masa yang sama, Allah datangkan perasaan untuk Maira terdetik hati nak pergi majlis ilmu. Allah jawab dengan cara macam tu. So maksudnya Allah ada, walaupun Maira tak ada siapa-siapa kat sisi Maira waktu tu. Masa tu Maira dapat semangat Maira tanpa bantuan manusia pun. Yang selama ni Maira rasa kalau Maira happy, Maira tak pernah nak ingat Allah betul-betul. Kita only ingat Allah waktu kita memang sedih, tak ada apa-apa. So waktu tu is the moment yang Maira rasa I need to get myself back selepas kehilangan seseorang. And then bagi Maira macam kita dah kehilangan seseorang tu is the worst thing. Sebenarnya tidak. The worst thing is bila Maira kehilangan diri Maira sendiri.
Sebab Maira rasa sebenarnya in the first place Maira patut nampak value diri Maira sendiri. Yang kita kalau sayang diri kita mesti macam tak hiraukan orang sangat. Dan benda tu sebenarnya sangat penting dalam hidup. Sebab bila kita tak prioritas benda tu, kita sayang orang kan, mesti kita sanggup macam sacrifice things for people. So cara Maira maybe macam dapat cari diri Maira balik is by banyak dekatkan diri dengan Allah. And how Maira dekatkan diri dengan Allah tu, Maira memang banyak spend time masa dekat majlis ilmu seorang-seorang. And then lepas seorang-seorang tu macam dah selesa, dah selalu pergi ke sana ke sini majlis ilmu, Maira start tarik kawan-kawan, start bawa kawan-kawan. Maira start tukar circle Maira daripada yang tak suka majlis ilmu tu, pada awalnya berat. Maira sampai macam paksa sebab pada awalnya niat sebab tak ada kawan. So macam nak ajak dia orang. Dan sampai sekarang pun Alhamdulillah, semua pun yang ajak Maira sampai hari ni. Untuk esok ada majlis ilmu, jom Maira. So circle-circle Maira ni sekarang juga memainkan peranan untuk kita nak dekatkan diri dengan Allah. Sangat-sangat orang cakap inspiring lah. Kan tadi before kita start podcast kan, Maira ada cerita pasal yang Maira pergi umrah. So maybe boleh share macam mana journey Maira pergi umrah dan rasa terdetik nak pergi, dan macam mana dekat sana, apa yang Maira rasa despite of semua benda yang dah jadi. Kalau saya nangis lagi Maira after whatever that's happening, yang tahu-tahulah, yang tidak tu cukup tahu, yang Maira tahu je kan. Maira decide untuk, Maira rasa macam Maira betul-betul nak cari diri Maira. Tak tahu macam mana, sekali lagi macam subhanallah, Allah, Maira rasa this is the biggest sign. Ada seorang hamba Allah datang kat Maira, tunjuk template umrah tu, cakap kat Maira, kalau nak pergilah, insyaAllah, niatkan untuk nak dekatkan diri dengan Allah. Masa tu Maira fikir macam mungkin sebab Maira ada azam nak pergi seorang-seorang waktu tu. Sebab sepanjang hidup Maira tak pernah berpisah dengan family. So memang hidup tak pernah terfikir pun nak buat umrah seorang ke. Tapi waktu tu, tapi tu the first time buat umrah ke atau pernah buat? Kampung Maira dekat Jeddah. Oh. Tapi Maira pernah pergi Jeddah waktu Maira kecil je. So maksudnya macam ni kira first time perform first time umrah. Ni kira first time perform umrah yang betul-betul perform umrah. So masa Maira tengok template tu, hati nak tunaikan umrah seorang diri tu sangat tinggi. Azam Maira tinggi sangat masa tu nak ni. Tapi Maira rasa macam impossible. Sebab satu, parents Maira takkan bagi Maira pergi seorang diri, and jauh. Tapi tak tahu kenapa lepas Maira tengok template tu, sehari je, esok tu Maira terus transfer. Bila Maira transfer tu, Maira tak minta izin parents lagi. Takut macam mana aku nak cakap ni kan. Waktu Maira dah transfer tu pun Maira macam, ya Allah, betul ke ni? Aku dah bayar ni kan. Tak apa, ambil masa 3 hari nak bagi tahu parents Maira. Macam mana nak cari jalan ni nak bagi tahu dah bayar nak pergi umrah. Sebab nak perform umrah tu bulan depan. Last minute sangat. Satu hari tu doa banyak-banyak. Hopefully macam family Maira, especially ibu dan bapa, macam lepaskan Maira. Tapi macam Allah mudahkan, Maira bagi tahu yang ibu bapa, ia dah bayar nak pergi umrah. Diorang terkejut. Diorang cakap, iya. Instead perasaan Maira yang rasa diorang tak bagi tu, tak pun, benda tu tak jadi. Diorang macam terdiam, yang macam subhanallah, good for you. Which Maira macam, baiknya Allah lepaskan Maira macam tu. Tapi lepas daripada tu, Maira rasa ujian datang kat Maira is macam-macam benda yang masuk dalam otak. Bolehkah aku survive kat sana? Sebab saya seorang yang family oriented punya person. Maira seorang yang tak pernah berenggang dengan family. College pun Shah Alam KL ulang alik everyday sebab nak balik rumah. So macam-macam lah benda yang masuk dalam otak. Bolehkah aku survive seorang-seorang? Sebab masa Maira book pergi umrah tu, join travel agency tu, Maira tak kenal seorang pun. Tak ada seorang pun yang Maira kenal dekat travel agency tu. Sampailah pendek cerita, hari yang Maira nak perform umrah, still Maira tak kenal siapa-siapa.
Lepas travel agency tu check in kan barang, Maira pun daripada nak turun escalator tu kan, nak lambat family tu semua, sampai masuk train, sampai masuk flight, semua seorang-seorang. Kita ikut lah, nampak kot orang nak pergi umrah kan, kita ikut. Which Maira rasa, dia bukan diri aku. Macam kita independent ke lain cari duit, tapi kita tak pernah independent keluar. Ikut sampai waktu kita Maira dah start. Tahu tak, benda yang paling meaningful adalah bila the first time Maira nampak Kaabah depan mata. Yang selama ni Maira rasa macam benda ni kita tengok dalam TV. Kita tengok dalam TV, everywhere kita tengok orang pergi, tapi kita tak pernah merasa tengok depan mata sendiri. Ni momen Maira nak cerita pun jauh beza dengan apa yang Maira rasa. Waktu kali pertama Maira nampak Kaabah tu, turun escalator tu, berjebar. Jantung yang macam, ya Allah, betul ke aku dah sampai sini? The moment Maira nampak Kaabah tu, otak Maira dah tak tahu, otak Maira hanya fikir nampak Kaabah je, memang tak nampak kiri kanan dah. Maira macam, ya Allah, betul ke? Macam rasa macam mimpi. That is the moment yang Maira rasa macam Allah tu sangat baik. Waktu tu is Maira rasa macam hanya aku dengan Allah je yang ada time tu. Walaupun ada ramai juta-juta manusia kat situ, Maira rasa macam kita orang berdua je. Maira rasa macam Maira dan Allah je kat situ. Sampailah kita orang start buat umrah wajib. Maira is seorang hyperthyroid punya patient. Maira tak boleh jalan lebih sikit. So Maira memang risau juga waktu Maira buat umrah tu. Sebab waktu buat umrah tu pukul 3 pagi, dan memang Maira tak tidur sehari daripada malam semalam tu. So memang banyak energi nak guna. Tapi Allah Maha baik, sepanjang Maira tawaf tu Maira tak rasa langsung yang Maira dah pusing. Dah buat 6 pusingan tawaf sampai Ustaz cakap ini pusingan yang terakhir. Waktu Ustaz cakap pusingan terakhir tu, Maira pandang muka Ustaz, Maira nangis sedu-sedu macam kejapnya. Sebab kita rasa macam kejap sangat-sangat, dan ni Maira rasa macam asal macam kejap sangat. Waktu tu Maira minta dekat Mak Sembaru tengok Kaabah tu, Maira minta jangan bagi, this is the last umrah. Walaupun masa tu umrah wajib kan, Maira minta sungguh-sungguh. Sebab macam nak berpaling tu, walaupun kita esok tu boleh je buat umrah lagi, tapi tak tahu, perasaan tu macam sedih sangat. Sebab rasa macam tak, perasaan tu kita tak dapat nak gambarkan macam happy. So balik tu walaupun tak tidur, dah dekat 2 hari tak tidur, balik dengan I felt content. I felt macam the happiest I was. Balik memang banyak doa, banyak spend time masa sendiri dekat masjid. Tapi masa tu banyak jugalah dengan kawan-kawan kan, sebab kita dah kenal orang-orang kat situ. Sampailah hari yang nak balik, hari yang Maira balik daripada last kita orang pergi Mekah dulu, baru Madinah, and then balik Malaysia. Bila dekat dalam flight nak balik ke Malaysia tu, baru Maira terdetik satu perkara. Ingat tak tadi Maira cakap Maira duk risau, macam mana kalau aku tak boleh survive? Macam mana aku jauh dengan family? Dah jauh, bolehkah aku kuat ni? Sepanjang Maira kat sana, Maira tak ada terdetik sekali pun yang Maira risau. Malah Maira hidup dengan keadaan yang paling tenang sepanjang hidup Maira. Kali pertama seorang diri, and tu waktu yang memang paling bahagia, yang rasa memang paling selamat lah. Rasa memang macam ada orang jaga kita. Sampai Maira macam, baiknya Allah, kita yang bersangka buruk. That's when the moment when Maira rasa macam Maira cuba ubah, yang kita sebenarnya kena bersangka baik Allah. Okay, macam tadi Maira dah cerita pasal journey umrah Maira semua. So bila dengar cerita Maira ni rasa sampai menangis lah tadi kan. Sebab kita rasa kita jarang dengar cerita-cerita yang wise macam ni. Biasanya kalau tak tahu lah, some people maybe kita tak tahu, kita tahu kan, bila hadap benda ni dia memberontak kan, kenapa question benda tu. Dan sebenarnya Maira sangat beruntung sebab Maira ada satu chance untuk Allah bagi yang proof yang Allah ada.
even though rasa macam berat macam mana pun Allah ada sebenarnya. Dan paling miracle-nya sebab majlis ilmu tadi kan, dia macam mereka cari jawapan. Allah takkan cakap direct kan, kita memang takkan nampak Tuhan kita directly, tapi Allah bagi dengan cara majlis ilmu yang Maira pergi rasa tenang, dan tajuk tu pun memang menguatkan Maira rasa okey, sebenarnya Allah masih bagi peluang untuk hidup dengan baik. So Mira nak ceritalah satu cerita kan. Waktu zaman Rasulullah dulu, kadang-kadang kita ni lebih kepada rasa kita tak boleh bersedih. Macam kalau kita tengok yang sekarang orang cakap kita kena sentiasa positif semua kan. Tapi sebenarnya bersedih tu tak salah. Even Rasulullah sendiri yang maksum, yang dada Rasulullah dibelah, dicuci dan jadikan hati Rasulullah bersih pun masih ada perasaan sedih. Sebab Rasulullah sendiri adalah manusia biasa, sama fitrah macam kita kan, ada rasa sedih, rasa marah kan. Tapi ada satu peristiwa di mana anak Rasulullah SAW, anak Rasulullah Ibrahim, yang anak Rasulullah ni kan, anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki 4 perempuan. Semua dah meninggal. Yang Ibrahim ni yang terakhir. Ni kalau meninggal memang dah last lah kan. So Rasulullah menangis terdesak. Sampai ada seorang tanya Rasulullah, kenapa kau menangis kan? So Rasulullah kata, aku sedih dengan kematian anakku. Dan orang lain pelik sebab macam Rasulullah figure yang sangat-sangat dipandang, yang orang kata tonggak utama lah sebagai Islam kan, pun bersedih juga atas kehilangan tu. Tapi Rasulullah kata apa? Sesungguhnya aku bersedih di atas pemergian anakku Ibrahim, tapi aku tak mengatakan perkataan yang Allah tak redha. Maksudnya nangislah macam mana-mana pun, tapi jangan sampai kita keluarkan perkataan yang Allah tak redha. Kita question kenapa dalam ramai-ramai, kenapa kita kan? Sebab kalau kita tengok zaman Rasulullah pun, Rasulullah kehilangan pakcik Rasulullah dengan isteri yang sangat Rasulullah sayang, yang Rasulullah sangat setia sebenarnya. Dan dalam perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah tak pernah kahwin lain langsung. Even kita tahu Rasulullah kahwin 4 kan, tapi sepanjang Rasulullah bersama Khadijah tak pernah. After that baru slow atas pensyariatan kan. Nak katanya itu jadi tahu kesedihan dua-dua figure yang Rasulullah sangat sayang pergi, yang protect Rasulullah, yang ada dengan Rasulullah. So sebenarnya kalau orang cakap kan, kita cerita pasal benda ni, mungkin ada some people rasa yelah, kita bukan Rasulullah nak rasa macam tu. Tapi itulah asbab utama kenapa sirah-sirah tu kita perlu tahu, supaya kita ambil pengajaran. Memang kita tak sekuat tu, tapi kita boleh ambil pengajaran. Okey, Rasulullah sendiri yang maksum, yang Allah sangat sayang pun diuji. Ini kan kita kan, manusia biasa hari ini. So lagi satu, Mira belajar kan, bila kita ada dalam satu phase yang tak menyebelahi kita rasa takdir tu kenapa macam ni. Sebenarnya the moment kita dapat kekuatan tu adalah the moment kita berserah, kita menyerah apa, kita give up, kita menyerah. Kita rasa apa yang jadi ni kita tak ada kuasa nak ubah. Nak buat macam mana kan? Kita contoh kalau orang tu nak pergi, takkan kita paksa macam mana pun, kalau dia tak nak, dia memang takkan datang balik. Sama juga kan, the moment kita berserah adalah the moment kita dapat kekuatan tu. Dan bila kita dapat kekuatan tu, barulah kita punya reaction, kita punya emosi ni akan terpandu. Dia slow. So at the first place, kita kena menyerah yang, ya Allah, aku berserahkan kau, apa yang kau nak bagi aku terima je. Dan the moment kita berserah tu, kita tak give up, kita still train kita punya mind kan, dengan hati kita cakap, okay, aku berserah, aku yakin ini yang terbaik. And then after that, barulah kita boleh pergi majlis ilmu macam Maira tadi, boleh pergi umrah. Reaction kita tu terpandu, kita tak terus buat benda yang bukan kan. Sebab Allah tu akan sentiasa jaga dengan kita. Bila kita ada niat nak buat kebaikan, niat yang bila jadi something tu kita nak try positif. Sebab kan sebenarnya orang yang beriman, dia macam satu perumpamaan dahan yang dia menolak arus. Mira tanya Maira lah, kalau antara dahan yang ikut arus dengan dahan yang tolak arus, mana yang akan lagi cepat patah? Ikut arus ke ikut macam kalau angin kuat dia ikut arus ke, ataupun yang kalau angin tolak dia tolak arus tu? Lawan arus. Yang lawan arus kan, dia akan lagi kuat lah. So sebenarnya orang yang beriman ni dia macam dahan yang ditolak arus. Tapi bila kita sedih lama-lama, kita rasa macam kita nak jauh daripada Allah, itu sebenarnya kita tengah ikut arus, kita tengah ikut emosi, tengah ikut perasaan kita.
Tapi bayangkan orang yang beriman ni, dia tolak arus. Maksudnya dia bukan tak redha dengan takdir, dia cuma tak ikut emosi dia yang berlebihan. So dia tolak macam mana, dia pesan kat diri dia, aku redha kan, Allah ada dengan aku. So dia menolak yang sebenar-benarnya sepatutnya apa yang dia rasa. At the first place memang kita kena bagi ruang untuk kita valid perasaan kita. Kita valid apa yang terjadi. After that, lepas kita dah valid tu, okay, kita nak nangis sepuasnya, sebab grieving ni memang tahun-tahun takkan habis kan. So after that baru kita realise yang kita kena tolak arus. Kita tak boleh sedih lama-lama, kita tak boleh sedih sampai the effect dalam jangka masa lama. So itulah yang Mira rasa sangat-sangat relate dengan Maira keadaan sekarang. Dan macam Maira sendiri, Maira dalam fasa, maksudnya ujian tu dalam in terms of kehilangan orang. Dan mungkin ada orang lain pun ujian dia ujian yang lain, tapi benda ni applicable je. Sebab macam mana-mana pun kita mesti nak konsep dahan yang tolak arus tu kan. Supaya reaction kita after that terpandu lah. Tak adalah kita rasa kita akan nak buat apa-apa je, kita nak memberontak tu dengan cara macam-macam. So macam tu lah. Betul, insyaAllah. Saya dengar pun macam sedih. So itulah kan, sebab ramai orang ingat bila kita dapat satu ujian tu, kita senang melatah. Orang cakap melatah kan. So bila melatah tu macam-macam lah yang terjadi. Tapi Alhamdulillah macam Maira, Allah masih guide. Even jadi macam-macam sangat teruk lah dekat Maira pun, tapi Maira masih disayangi Allah dengan cara yang macam itu. Masya Allah, sangat-sangat miracle. Kalau orang lain kan, mungkin ada orang yang dia tak boleh dah ke arah tu, tapi Maira masih Allah hadirkan rasa macam itu. Memang sebab Allah sayang lah. Tak ada sebab lain selain Allah sangat sayang dekat Maira. So macam dulu pun ada satu kisah juga, kisah Maryam, yang kita tahu Maryam ni dia dalam keluarga yang kalau zaman sekarang macam keluarga ustaz-ustazah lah, keluarga yang sangat alim kan. Sangat orang cakap kalau orang pandang tu orang pandang tinggi, orang look up tu. So Maryam ni, kisah Maryam mengandung tanpa ada suami. Dan waktu Maryam tahu, macam kan ada surah Maryam kan yang menceritakan kan, sebenarnya kalau kita tak dalami, kita tak akan tahu apa yang Maryam rasa. Kita just tahu Maryam ni mengandung tanpa suami, macam tu je lah. Allah tetapkan macam itu. Tapi sebenarnya Maryam tu manusia biasa tau. Dan Maryam pun ada rasa nak menghilangkan diri, pergi jauh daripada keluarga dia, disebabkan dia mengandung tanpa suami. Dan kalau orang tengok, orang akan macam menuduh dia berzina lah kan. Tapi ada hikmah kenapa Allah bagi ujian Maryam macam itu. Sebab Maryam adalah daripada keluarga yang orang cakap sangat dipandang, dan orang kata lagi tinggi iman seseorang tu lagi kuat dia diuji. So sebenarnya rasa loss, kerasilan di sini bukan daripada zaman kita. Sebenarnya daripada zaman Rasulullah lagi dah banyak. Cuma cerita-cerita tu mungkin tak biasa orang cerita kan. Tapi bila kita tadabbur Quran tu, kita tengok sebenarnya banyak je sahabat-sahabat dulu, even yang sama cantik dengan kita macam wanita kan. Wanita ni dia beremosi, so sama juga ada je yang lost juga. Cuma bezanya adalah jalan cerita. Apa yang dia hadap tu berbeza dengan kita. Cuma rasa nak menghilangkan diri tu sebenarnya ada je. So macam Maira sendiri sekarang rasa after all things yang dah happen, apa yang Maira rasa yang sangat-sangat rasa macam change Maira punya life? Sebenarnya macam Maira sekarang live a completely whole different life, which benda ni semua Maira perasan semenjak kita nak dekatkan diri dengan Allah kan. Banyak juga ujian yang hadir, tapi Maira cuba untuk kuat. Sebab after all, fitrah kita tetap seorang perempuan. Yang Maira pun perlu macam mana macam circle Maira semua dah ada suami. Circle Maira, kawan-kawan rapat Maira semua dah berkahwin, kecuali Maira. So Maira rasa macam kita pun ada rasa macam kita perlu dibimbing juga. After all, kita punya fitrah tetap seorang perempuan. So Maira cari jalan yang macam mana Maira nak cari benda tu dengan diri sendiri. So by attending majlis ilmu, Maira pergi umrah, and Maira tukar circle, Maira dapat experience banyak dari situ.
And Maira pun kalau nak cakap pasal kuat, sampai hari ni pun Maira masih tak macam Maira cakap tadi kan, Maira still tak tahu the exact reason macam mana Maira boleh kuat. Tapi Maira rasa sebab Maira sangat-sangat bersyukur yang Allah datangkan semua ujian ni. Sebab instead kalau Maira nak fikir the negative side, macam kenapa aku diuji macam ni, tapi Maira percaya macam kita takkan diuji lebih dari kemampuan diri kita. Maira sangat-sangat bersyukur yang Maira rasa disebabkan ujian-ujian ni adalah perkara yang menguatkan Maira. Sebab tak semua orang di usia kita lalui benda yang sama. Masing-masing ada ujian dia masing-masing. Tapi bagi Maira, ujian ni dah terberat dalam hidup Maira. Ada orang lain yang mungkin rasa benda ni tidaklah seberat tu, and mungkin ujian orang lain yang biasa tapi bagi Maira berat. So ujian ni Maira rasa yang menguatkan Maira. Maira rasa tanpa ujian ni Maira takkan ada and rasa experience apa yang Maira rasa sekarang. So sangka baik dengan Allah tu adalah perkara yang sangat-sangat penting bagi Maira. Terus semua orang cakap apa yang jadi apa macam ni? Allah mengikut persangkaan hamba-hamba dia. So kalau kita bersangka baik, maka baiklah yang akan jadi kat kita kan. Macam tu. Okay, so ada tak nasihat ataupun general advice lah yang Maira nak share dekat viewers ataupun listeners kita tentang something yang Maira belajar atau apa yang Maira dah hadap, something yang terbesar lah yang Maira rasa macam kalau one day korang hadap something yang membuatkan korang jatuh, korang kena ingat ni untuk get up balik. Untuk get an advice daripada Maira sendiri, saya sebenarnya macam segan lah. Tapi maybe mana yang baik tu boleh ambil, yang buruk tu daripada saya, jangan ambil. Saya tahu setiap orang akan diuji dengan banyak perkara. Mungkin sama ada cuma kita boleh hadap dengan tak boleh hadap je, kita mampu dengan tak mampu je. Maira selalu ada satu prinsip dalam hidup, go with what flows, tapi jangan hanyut. Ingat, sebab after all tak ada manusia pun yang ada dengan kita. Belajar untuk cari redha Allah instead of kita cari redha manusia. Belajar untuk, walaupun mungkin kita bukan datang dari circle yang belajar agama, tapi paksa diri kita untuk cari Allah instead of kita cari manusia untuk kita nak adukan satu perkara tu. Kalau rasa down, the best way is untuk kita cari redha Allah kan. Dekatkan diri dengan kawan-kawan yang kalau tak ada circle yang baik-baik pun maybe pergi masjid ilmu. Dengan situ kita boleh make friends, betul tak? And then macam untuk diri sendiri pula, Maira selalu terapkan satu prinsip yang things are gonna be okay. Selagi kita tahu jalan kita kat mana, selagi kita tahu arah kita kat mana, cuma mungkin sekarang berat untuk kita, tapi esok lusa Allah pasti, macam setiap doa yang Maira doa tu, Maira yakin Allah takkan pulangkan dengan tangan yang kosong. So benda tu yang Maira selalu terapkan, yang every doa yang kita make to Allah, Allah akan make it happen. Cuma perlu sabar dan pada waktu yang betul. Okay, so alhamdulillah kita pun dah habis segmen yang kita dive into the topics. Kita move to the rapid questions lah. Okay. Tapi ni soalan random je, which maybe tak susah pun lah. Okay, kejap. Okay, first thing first. Okay, your favorite doa out of banyak-banyak doa yang Maira dah pernah berdoa lah. Maira tak ada a specific favorite doa, tapi everyday, setiap hari memang Maira tak kisahlah if my day happy ke tak happy ke, setiap hari wajib Maira mesti cari 3 reason untuk Maira be grateful. Contohnya macam kita dapat bangun pagi, kita dapat jumpa kawan-kawan, kita dapat makan dengan cukup. So dengan benda-benda ni Maira rasa Allah datangkan perkara-perkara yang baik sebab kita pun cari reason to be grateful for. So everyday Maira memang akan, sebelum buat sesuatu tu, Maira memang akan doa, ya Allah, andai sesuatu perkara yang aku buat ni adalah perkara yang terbaik dari segi dunia dan akhirat,
maka macam bagi Maira, okay, Maira boleh buat benda tu dengan tenang. Tapi sekiranya tidak, maka datangkan hidayah untuk Maira untuk tidak melakukan perkara itu. So macam Alhamdulillah, ever since Maira amalkan doa-doa macam ni, hari-hari Maira pun berjalan dengan smoothly. Walaupun kadang-kadang hari Maira tu tak okay, tapi kita still ada ketenangan dalam hati yang kita tak ada rasa macam, sebab bila mungkinlah kalau Maira tak amalkan doa tu, Maira pun boleh kadang-kadang macam hanyut juga kita ikut benda yang tak sepatutnya kita buat. So doa-doa ni yang Maira rasa helps me untuk Maira go through my daily life sampai hari ni. Okay. So next questions. The most embarrassing moment you ever went through. The most embarrassing moment Maira sebenarnya tak tahu embarrassing moment Maira mana. Tapi dia sebab dia embarrassing moment kan. Tapi benda ni dah lama, so kita boleh cerita. Satu hari tu kita orang pergi tengok World Cup. Maira tak ingat tahun bila kita tengok kat Mamak lah. Maira sekolah rendah masa tu. Uncle Maira pakai t-shirt warna kelabu. Maira pula suka pergi kat Uncle Maira, duk ngada-ngada, suka peluk Uncle Maira kan. Satu hari tu habis Maira pergi tandas. Lepas tu Maira nampak lah Uncle Maira daripada belakang pakai baju t-shirt kelabu tu. Maira pun lari pergi peluk kaki dia. Asal Uncle Maira ni macam diam je. So Maira tengok atas, rupanya itu mamak yang ambil order tu. Lepas tu Maira tengok Uncle Maira tengah duduk makan. Lepas tu satu meja jauh. Satu meja tu gelak kat Maira. Maira dengan nangisnya sebab mamak tu pakai baju sebiji dengan Uncle Maira. So Maira pun pergi peluk dia dengan confidentnya. Last orang tu yang ambil order tu. Maira rasa macam tu je kot. Yang besar-besar ni tak ada kot. Sebab tu lah. Tapi memang biasa Maira pun pernah time kecil salah orang. Sebab kita kadang-kadang kita nampak macam sama. Sebab kita kan rendah sama. Kita kecil. So bila kita tengok tu, kita tak tengok lah sampai atas. Kita rasa nampak, dan kita terus peluk kan. Betul. Rupanya salah orang. Ya Allah, malu kan. Okay, next, what you want to achieve before 25? Macam sekarang Maira 23 kan. Okay, so lagi 2 tahun lah. Apa yang rasa nak achieve? Maira, things yang Maira nak achieve sebenarnya banyak lah sebenarnya. Cuma my main goal, apa yang Maira nak achieve is Maira nak grow my brand bigger. Maira nak InsyaAllah maybe berumah tangga. Kalau ada jodoh, ada rezeki, InsyaAllah 3 Lagi satu is Maira nak macam mana nak cakap Maira nak selagi Maira hidup, Maira cuba untuk melakukan perkara-perkara yang macam Maira boleh pergi majlis ilmu lebih lagi ke, maybe intense in like boleh pergi ke luar negara, boleh pergi majlis ilmu keluar, which benda-benda yang macam tu. Tu je benda yang Maira rasa Maira nak achieve so far. Maksudnya nak gain knowledge untuk Betul. agama ni banyak lagi. Betul. Sebab macam orang cakap, lagi kita banyak belajar agama, kita cuba nak belajar agama, lagi kita sedar betapa bodohnya diri kita. So Maira rasa macam belajar sampai mati pun tetap takkan semua benda pun yang kita dapat. So macam selagi ada peluang everyday tu, Maira cuba untuk do something yang macam meaningful. At least sehari tu kita buat sesuatu yang datangkan kebaikan, walau sekecil-kecil perkara pun. Okay, so the last one, 3 azam Ramadan untuk tahun ni. 3 azam Ramadan tahun ni saya nak puasa penuh. Semalam apa dengan Bella pun dia cakap nak puasa penuh. Nak puasa penuh. Sebab saya selalu tak tahu kenapa, selalu rezeki time bulan puasa dapat puasa penuh. Memang dapat puasa penuh, Masya Allah sangat. Tapi tahun lepas tak dapat. So tahun ni insyaAllah saya nak puasa penuh. Nak completekan tarawih dekat masjid as much as I can. Kalau macam daily tu saya tak boleh nak jamin lah. Cuma macam nak at least nak make my Ramadan this year better than the last year. And then third, saya macam nak banyak macam banyak spend time dengan Quran. There's the list saya nak khatam Quran sebenarnya waktu first Ramadan sampai before habis puasa, insyaAllah. So
dan lagi satu syarat kodi. Betul. Every ayat dalam Betul. Al-Quran. Okay, so itu sahaja untuk the session. Okay. So kita dapat sebenarnya banyak sangat input yang Mira sendiri baru belajar, baru macam membuka minda. Oh sebenarnya macam ni cara Allah bagi kita ketenangan, macam ni cara Allah tunjuk, oh aku ada dengan kau kan. So Alhamdulillah, dan insyaAllah viewers kita pun dan listeners kita pun dapat juga manfaat yang Maira share tadi, insyaAllah. Dan sebenarnya Maira ni figure yang sangat-sangat orang look up tu lah. Dan hari ni directly Maira bagi kat korang. So korang kalau dapat tengok video ni, share kat kawan-kawan. Tak apa panjangkan benda ni, dekat komen tak payah nak tanyalah boleh ke tak nak share. So kita memang publicly publish dekat korang. So nak post dekat IG ke, dekat TikTok ke, ataupun dekat mana-mana platform social media pun it's okay, just share. Okay, lagi-lagi bulan Ramadan ni kita memang nak mencari something yang membina jiwa, yang buatkan jiwa kita bersih. So insyaAllah semoga this episode bagi beneficial inputs kat korang. Okay, jangan lupa stay tune untuk next episode. Dan terima kasih untuk semua yang mendengar. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.